inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Ialah orang lama ajaran yang sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah itu Yahudi orang yang lama ajaran. Ia hanya gerhana, bukannya tenggelam matahari. Begitulah cerita yang makin dia berharap kepada Allah, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makin banyak dia menyerahkan urusannya, makin Allah berbangga dengan dirinya sebagai hamba. Sebab itu hidup kita dalam menuju Allah, apa yang diajarkan? Kena khudu'. لا تحزن كن قويا يا حبيبي. Adalah untuk membantu serta benalah untuk pembangunan yang tinggi, supaya aku lain melihat Tuhan Musa yang dikata-kata itu. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam berubah kerana ku teruk belaga acah hero, kadang sombong dan ego. kan tentang sifat Nabi SAW dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Janganlah sebegitu, usahinya dirimu, harapan takkan hilang. Dalam kehidupan manusia, kerana dengannya syariat Islam terus terpelihara dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Hasilnya sistem bertakdiri. Ialah masa yang berjalan kan mengubat luka. La tahzan kun qawiyan ya habibi. Berilah ruang dirimu bahagia. Oh bahagia ya. Lepaskan semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada permaran syarat. Mari semua kami sambut dengan senyuman. Mari bersama penuh keriangan alami keajaibannya. Pesta Buku Antara
Antarabangsa Selangor kembali lagi dengan buku-buku yang berkualiti dan terkini bertempat di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 10 Disember 23. Alamilah keajaibannya. Selangor International Bank bukan arti dan pinjam. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566010625428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS, ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran, allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don Biaji, pemilik syarikat Mahabbatin Travel and Tours. Jom sertai Umrah Solat Selawat bersama saya pada 31 Januari 2024 atau 4 Februari 2024. Saya sendiri yang akan membimbing umrah anda. Tempat adalah Terhad. Hubungi kami di 019-388-3944 atau pejabat Mahabbatin 0355246674. Mahabbatin Travel and Tours, hanya kerana cintanya. Sabina, dengar tu. Ada pesta buku antarabangsa Selangor. KMBSA Convention Center Shah Alam. Serius? Best tu. Bila? Dari 1 hingga 10 Disember ni. Jam 9 pagi sampai 9 malam. Ada diskaun sehingga 50%. Jomlah pergi sekarang. Boleh belik-belik buku IKIM. Leroy P14. 50%? Wah, mesti kena pergi ni. Jomlah kita ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor hari ini. #SIBF 2023. #SIBF Selangor. #IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran waktu ini menerusi rancangan Dari Hati. Hari ini istimewa untuk semua sahabat pendengar. Tak kira di mana juga anda berada, apa juga platform yang anda gunakan untuk dengarkan radio IKIM. Kita bersama dalam sesi temu bual Dari Hati istimewa hari ini bersama dengan dua orang tetamu. Selalu kita dengan Prof. Datuk Nur Azia saja. Hari ini kita didatangi oleh tetamu ni gandingan dah lama tak bersama, tapi insyaAllah untuk bersama kita pada malam ini saya lalukan kehadiran tetamu-tetamu kita. Yang pertama kita ada YB Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iti sihat Ti? Sihat Alhamdulillah. Tanya ada setahun rupanya kan. Betul lah. Diam. Semalam cukup setahun. Semalam cukup setahun. Dah lama juga tak bersiaran untuk Dari Hati kan. Betul-betul. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah IKIM dengan Iti jemput saya dapat kembali semula dengan Prof. Datuk Azia. Masya Allah, kesudian tu lagi besar kami menghargai. Terima kasih banyak Datuk Setia. Alhamdulillah, bersama kita tak lain tak bukan tetamu tetap kita yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal, merupakan pensyarah undang-undang keluarga dan kanak-kanak UKM, juga merangkap Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam, juga merangkap ahli lembaga pengarah IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digandingkan hari ini. Terima kasih Muhammad Datuk sudi datang bersama-sama kita menggamit kenangan lama. Untuk rakan-rakan dan waktu ni mana yang nak bersama kami dialu-alukan. Kita ada di FB IKIM FM, di FB Institut Kefahaman Islam Malaysia, di FB Datuk Seri Datuk Setia juga, kita YB Datuk juga kita kongsikan. Sama-sama kita nak berkongsi hari ni, nak cerita tentang keluarga madani. Masya-Allah, terima kasih Datuk kan nak bercerita tentang keluarga madani ni. Sebut tentang keluarga madani, nak tahu jugalah mungkin awalan ni lah sebagai mukadimah kita kan, nak tahu apa semangat, apa konsep yang dibawakan oleh Malaysia Madani sebenarnya Datuk Setia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih Yati sekali lagi Prof. Datuk Azia. Bila kita bercakap tentang keluarga madani ni, sudah tentu dia tidak larilah. Asasnya, rujukannya, kalau kita tengok membina keluarga. Dan bila mana kita nak membina keluarga ini, sudah tentu rujukan ayat yang biasa kita baca sejak daripada dulu lagi Yati kan Prof. Azia? Biasa kita bawa dulu dari hati ni, iaitu surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, yakni suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Alhamdulillah, kalau kita tengok kepada ayat yang saya bacakan tadi, sudah jelas dia memberikan jawapan kepada asas pembinaan keluarga madani, iaitu untuk mencapai sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat, belas kasihan. Dan itulah juga matlamat dan tujuan sesuatu perkahwinan yang kerap kita bincangkan Yati dalam nak membina sesuatu keluarga. Jadi bila kalau kita lihat kepada hasrat yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri sendiri, bila menyebut tentang membina gagasan masyarakat ataupun Malaysia Madani ini, maknanya membina masyarakat dan keluarga yang asasnya berdiri atas dasar kesejahteraan, terbina atas dasar akhlak. Maknanya kalau dalam konteks Prof. Azia yang keluarga, suami unit, suami isteri dan anak-anak, maknanya suami isteri yang ada sakinah tadi tu, ketenangan, ada mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat. Jadi bila mana kita menyebut tentang keluarga madani ini, sudah tentu dia bermula daripada unit individu itu sendiri, suami isteri, anak-anak, yang ada sakinah dalam keluarga tersebut, ada kasih sayang, mawaddah dan juga ada rahmat dalam perkahwinan tersebut. Jadi bila mana individu tadi itu ada ciri-ciri tersebut, maka dia akan membawa kepada pembinaan keluarga, dan kemudian daripada keluarga tadi membina satu masyarakat, dan daripada masyarakat tadi itu membina negara. Di situ bermula. Maknanya kan Yati, bila kita menyebut tentang keluarga madani itu, yang ini yang hasrat dan asas. Dan perkara ini Prof. Datuk Zia yang selalu kita bincangkan. Maknanya keluarga madani ini di mana ia terbina juga atas asas kefahaman unit dalam keluarga tadi itu tentang ilmu pengetahuan. Itu asas dia. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah perbezaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi maknanya dalam konteks kita membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmat tu, dia mesti ada kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Maknanya suami, ayah yang cintakan kepada ilmu pengetahuan, isteri juga cinta kepada ilmu pengetahuan, dan juga anak-anak di bawah yang cintakan kepada ilmu pengetahuan. Sebab Allah SWT sebut asas tadi itu, maknanya ada perbezaan. Maknanya dalam kita nak membina keluarga madani tadi itu, unit dalam kekeluargaan tadi itu, kalau
cita-cita kita nak mendapatkan sakinah, ketenangan, mawaddah dan rahmat, dia mesti ada ciri-ciri kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Mana kalau katakan tidak ada ilmu pengetahuan, bagaimana nak dapatkan sakinah? Bagaimana nak mentakrifkan sakinah tadi? Bagaimana nak mentakrifkan mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat dalam perkahwinan? Yang kedua kan Yati, saya rasa dalam konteks pembinaan keluarga madani tadi tu, dia mesti diasaskan kepada keimanan. Mana kalau katakan kekuatan keluarga tadi itu tidak diasaskan kepada keimanan, kefahaman kepada rukun iman, kepercayaan kepada Allah, Rasul, malaikat dan sebagainya, hari akhirat, bagaimana unit keluarga tadi itu nak membawa keluarga tadi itu ke arah sakinah, mawaddah, warahmah kalau masing-masing tidak mengetahui tentang pencipta masing-masing. Jadi kalau seorang ayah, suami, isteri, ibu dan juga anak-anak tadi itu memahami tentang siapa pencipta dia, apa tujuan dijadikan di muka bumi ini, faham agama tu lah. Betul, dia faham dan kemudian kan itu barulah dia akan bawa. Dan yang akhir sekali pada saya yang penting ialah berkaitan dengan akhlak. Itu bila kita tengok, maknanya kalau katakan ada ilmu pengetahuan, ada keimanan tapi tidak ada akhlak. Yang ini yang kita banyak, yang Mabuk Perdana Menteri kerap tekankan. Bagaimana di kalangan para ulama, orang cendekiawan, cerdik pandai, tetapi daripada sudut akhlaknya itu tidak ada. Jadi kalau katakan dalam nak konteks nak membina keluarga madani tadi itu, dia mesti ada ciri suami, isteri dan anak-anak yang ada mempunyai nilai-nilai akhlak yang tinggi. Hormat menghormati, kasih sayang. Yang ini adalah ciri-ciri akhlak yang penting. Jadi kan dan rakan-rakan di luar sana yang saya kasih sekalian, mana kalau begitulah kedudukannya, dan apabila kita faham tentang ciri-ciri yang asas kepada surah Ar-Rum ayat yang ke-21 tadi itu, kalau kita semua masyarakat Islam, semua penonton-penonton, pendengar dari hati ini memahami dan kemudian mengajar kepada rakan-rakan yang lain, mengajak ke arah pembinaan keluarga madani tadi itu, insya-Allah asas membina negara yang disebut di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, sejahtera dan mendapat keampunan daripada Allah SWT, kita akan dapat bina di negara kita yang tercinta ini. Betul. Jadi yang makmur tu bukannya mudah. Dia daripada setiap orang tu, setiap individu tu dia ada peranan masing-masing. Kan macam kita selalu buat juga kan Dato' Prof bila sebut tentang berilmu, ada pengetahuan, tiga ciri berpengetahuan, tahu siapa pencipta kita, kemudiannya ada akhlak. Selalu sangat kita dengar tentang rumah tangga yang Dato' Setia, dia bukannya sekadar suami je masalah, kadang isteri pun ada masalah yang sama. Maksudnya keganasan rumah tangga tu bukannya suami saja yang lakukan, kadang isteri pun lakukan. Adakah disebabkan tekanan semasa ke mungkin, ataupun trend semasa ke yang menyebabkan mereka ni tak tahu nak letak kat mana pertimbangan dalam mereka berumah tangga dan juga dalam membina keluarga? Kalau boleh saya rasa terima kasih Hati, terima kasih Muhammad Datuk. Saya rasa dari segi bila Datuk terangkan kan, saya juga dalam program-program lalu selalu sebut pasal surah Ar-Rum ni, dan kita memang Tuhan dah janji bahawa kalau kita berkahwin, berumah tangga, kita hidup dalam kasih sayang. Betul. Kita rasa tenang. Kalau kahwin rasa tak tenang, tu ada masalah lah dalam rumah tangga tu. Jadi dari segi itu nak mencapai ketenangan itu, dan Datuk dah sebut perlunya ada ilmu. Tapi hari ini kadang-kadang kita tak boleh imbangkan. Dia ada ilmu, dia mungkin tahu, ada juga yang tidak tahu. Dan itu kita kena balik-balik kepada bagaimana dia dibesarkan, latar belakang keluarga dia. Dan kita juga melihat bagaimana Malaysia. Setahu saya kita memang sudah lama mengadakan pendidikan agama. Dalam sekolah harus perdana pun memang ada pendidikan agama itu. Tapi sejauh mana pendidikan agama itu dapat difahami, bukan setakat nak lulus exam. Saya selalu sebut, kadang-kadang kehairan juga orang yang lulus tinggi sampai ke peringkat universiti, ada PhD pun masih pukul isteri, masih berlaku tidak adil kepada isteri dan anak-anak, menjadi pendera dan sebagainya. Dan kalau bercakap pasal akhlak tu, masih melakukan perkara-perkara yang bagi saya mengambil rasuah, tak berintegriti. Itu
saya rasa. Dan bila dia melakukan sesuatu, dia bawa balik rezeki itu ke rumah. Yang itu jadi punca utamanya. Dan itu saya rasa perlulah dilihat semula. Kenapa kita sekarang bercakap pasal negara madani, keluarga madani? Kita perlu balik kepada asas agama itu, pada Islam sebagai satu cara hidup, dan bagaimana kita nak memastikan anak kita, generasi yang akan datang yang akan menjadi pewaris negara, mempunyai nilai-nilai tersebut. Sebab itu kita nak kembalikan, dan mungkin ada berapa peratus dalam kumpulan keluarga di Malaysia ini. Katalah 50% tu tak ada masalah. Tetapi kita ada lagi 50% yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Dan itulah yang saya rasa kita perlu fokuskan. Kalau tidak, kalau kita biarkan begitu saja, hanya fokus pada 50 yang dah okey. Jadi itu saya rasa perlu ada keseimbangan dan juga menambah mana-mana ada kelompangan dalam pendidikan kita di peringkat sekolah, di rumah sendiri pun saya rasa. Dan di situlah bagi saya kursus perkahwinan, kursus-kursus keibubapaan boleh diadakan untuk menambah baik apa yang telah ada. Kadang-kadang saya lah dari segi pengalaman kan, bila saya pergi ke penjara, saya ambil contoh, saya ke penjara wanita selalu, bila saya temu bual masa memberi khidmat nasihat tu, kita tanyalah latar belakang dia. Dalam satu kes tu saya jumpa seorang anak perempuan yang berumur 25 tahun. Dia dimasukkan ke penjara kerana didapati bersubahat dengan kekasih dia, menjual dadah kan. Jadi possession. Jadi bila tanya, rupanya dia bersekedudukan, tinggal bersama dengan kekasihnya. Saya kata, kenapa tak kahwin? Kenapa tinggal bersama? Nak kahwin tapi duit tak ada, dia kata. Jadi sebab itu, dan maknanya, dan saya kata, tak ke itu berdosa ya, duduk bersekedudukan? Dia kata, saya tahu itu berdosa. Lepas tu saya kata, saya sekarang dia dah masuk penjara, saya nak kamu bertaubat. Saya kata, mulakan ya. Nanti bila keluar kahwinlah dengan tunang. Dia dah bertunang tapi tidak boleh berkahwin sebab dia kata tak ada duit. Jadi dari segi itu saya kata kat dia, buat, kamu mesti mulakan dengan solat taubat misalnya ya. Lepas tu dia diam. Saya kata, semayang, kamu tahu tak solat? Lepas tu baru dia menangis. Dia kata, macam mana saya nak buat solat taubat sedang saya tidak tahu solat. Saya terkejut pada tahun 2020 ada anak Islam kita berumur 25 tahun yang tak tahu solat. Sedangkan ilmu kat hujung jari je. Ya, jadi di situlah puncanya bagi saya. Katalah pasangan itu berkahwin pun dia tak dapat didik anak dia dari segi sudut agama sebab dia tak pernah dibina, dibesarkan dalam kedudukan itu. Jadi bagi saya kita kena kembali cari punca-punca itu dan di mana yang kita perlu memainkan peranan untuk memastikan kita dapat membina keluarga madani yang kita idam-idamkan itu. Ya, itulah kan kalau kita berbalik pada YB lah kan. Bila sebut tentang tu kan, bila kita tengok pada suasana sekarang, suasana institusi keluarga ni mencabar sangat kan. Bila kita sebut tentang kos sara hidup, kalau tadi pun dengan ilmu yang tak, kata orang patutnya ilmu tu kat mana-mana kita sangat senang nak mudah dapat, tapinya tak sampai pada individu-individu tertentu. Dan kalau tengok juga cara kita, kehidupan kita ni sangat dipengaruhi dengan persekitaran juga. Mungkin jugalah Datuk Setia ada pandangan tentang itu, sebab kadang-kadang lagi teruk sekarang ni masyarakat kita ada yang takut nak kahwin pun ada. Nak membina institusi keluarga, sedangkan itu adalah yang paling asas pun dalam sebuah negara. Institusi keluarga adalah yang paling asas. Nak kahwin pun takut. Macam mana Datuk? Yati, saya ingat kalau seperkara yang kita semua kena faham bahawa kehidupan dan kematian ini memang janji Allah SWT adalah ujian daripada Allah SWT. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini janji Allah SWT. Allah jadikan kehidupan dan kematian ini, tujuan dia untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu ini yang terbaik amalan mereka. Dah, kalau begitulah kedudukannya, maka sudah tentu kehidupan sebagai
suami, isteri dan anak-anak sudah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan dia ialah dalam konteks kita nak menjadikan diri kita sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain kita tahu kan, yaitu Allah SWT sebut dijadikan manusia ini pelbagai. Ada lelaki, perempuan. Tujuannya apa? Lita'arafu. Untuk kita mengenali di antara satu sama lain. Dan sudah tentu dalam apabila Allah SWT jadikan kehidupan ini, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, sebagai medan ujian, dia termasuklah dalam kehidupan perkahwinan ini. Allah akan uji. Tidak ada kehidupan di muka bumi ini manusia-manusia yang tidak diuji oleh Allah SWT. Dan kita sedia maklum, manusia di muka bumi ini tidak ada yang diuji yang lebih berat daripada Nabi SAW. Walaupun dengan ujian yang besar, Rasulullah itu tetap dia menjadi qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang terbaik. Maknanya kalau dalam konteks kita, kehidupan kita, suami, isteri dan anak-anak, dan apabila kita dah bincang pada awal tadi kan Prof. Fazia, iaitu kita nak membina keluarga madani tadi, maka bila kita dah faham asas-asas pembinaan keluarga madani tadi dan kita ketahui bahawa hidup ini akan dipenuhi dengan ujian, maka sudah tentu kita perlu hadapi ujian-ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh lari daripada masalah dan ujian. Kita tahu kan, kita tengok sekarang Fauzia, berapa banyak kalau kita tengok mengikut WHO, seramai 703,000 kematian akibat bunuh diri, stres. Setiap 40 saat satu kematian disebabkan oleh bunuh diri. Kenapa jadi macam tu? Sebab hilang pegangan. Bila ada tekanan macam tu kan, dia akan ambil jalan mudah dengan cara bunuh diri. Ada masalah kuasa hidup, sudah tentu akan uji dengan pelbagai. Jadi di situlah tuan-tuan dan puan, bila kita sedari bahawa kehidupan kita ini akan diuji oleh Allah SWT. Sebab tu saya katakan daripada awal tadi tu, kita bina dengan ilmu pengetahuan yang ada. Kita bina ilmu pengetahuan, dan bila kita ada pengetahuan kita bahawa kehidupan ini adalah ujian daripada Allah SWT, dan kita kena bersama-sama suami, isteri dan anak-anak tu bekerjasama untuk mengatasi apa jua masalah dan rintangan yang Allah Ta'ala turunkan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bekerjasama ke arah kebaikan, dan janganlah sekali-kali kamu bekerja ke arah maksiat dan juga permusuhan. Jadi dalam konteks tekanan yang Yati sebut tadi tu, bila kita faham bahawa ada tekanan, maka kita perlu kerjasama. Perlu ada kerjasama yang mantap antara suami, isteri dan anak-anak. Anak-anak yang menghadapi masalah. Ramai kan Fauzia kita tahu, budak-budak kecil bunuh diri sebab tekanan di rumah, tekanan di sekolah. Jadi kalau betul Fauzia kan, kalau katakan mereka ni tidak dapat kasih sayang, tidak dapat kerjasama, mak bapak sibuk, tak tahu, tak ada tanya pun tentang keadaan anak-anak, tekanan-tekanan yang diri yang ada pada anak-anak, maka kita akan gagal untuk membina sakinah keluarga dalam sakinah. Jadi Yati nampak tu. Jadi bila kita keluarga madani tadi tu berjaya memahami masyarakat ni, memahami suami sentiasa membantu isteri, isteri bantu suami, kurangkan tekanan yang ada pada suami, suami balik dengan senyuman daripada suami pun rasa tenang, anak-anak balik sekolah dengan mendapat kasih sayang, memahami ibu bapa yang mendengar masalah anak-anak tadi tu atas dasar kerjasama, maka insya-Allah akan Yati dalam keadaan tersebut kita akan mampu untuk memastikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu terbentuk. Dan bila keluarga ini dapat dibentuk, itu sudah tentu masyarakat orang akan tengok kan, tak ada kejadian domestic violence, keganasan rumah tangga. Of course Yati kan bila dengar kawan jiran sebelah kan kena dera suami, pergi pejabat, kawan pejabat kena dengar suami tak kahwin lagi ni kan, pergi pasar dengar pun dengar kena dera. Sudah bila dengar semua benda, memang of course naturally
dia akan takutlah untuk berkahwin sebab environment dia tu, biar dia tu asyik dia dengar orang duk kena pukul jadi dia takut. Cuma saya nak nasihat macam itulah Yati, sebab bila Allah SWT sebut dalam surah Ar-Rum tadi tu bahawa kalau kita nak dapat ketenangan, kasih sayang, dia akan datang melalui keluarga tadi tu. Kena yakin lah kan? Kita kena yakin, kita kena yakin dengan janji. Tapi dalam masa yang sama kan tuan-tuan dan puan, kita kena yakin juga bahawa Allah jadikan kehidupan suami isteri dan anak-anak ini memang ada dugaan dan ujian daripada Allah SWT. Cuba cara dia bagaimana kita nak mengatasi. Sebab tu saya kata tadi penting Allah SWT sebut tadi tentang kerjasama suami isteri dan anak-anak tu untuk mengatasi apa juga ujian dan rintangan yang ada. Mungkin saya boleh tambahkan satu lagi, kita senang kalau kita cakap nak kena sabar dan sebagainya, senang kan? Cakap dah sabar. Jadi bila gandingan ilmu dan iman tu perlu sangat penting. Satu, dia tahu dan dia ada keimanan tu yang menyebabkan sabarlah. Perkataan sabar tu senang sebut tapi susah nak buat. Jadi bila kadang-kadang saya lah, kalau saya menasihatkan orang, saya kata saya jarang menggunakan perkataan sabar Kak, sebab pernah sekali dia kata pandai je cakap sabar-sabar. Dia kata kau yang tak kena. Kau yang tak kena tu kita pun kena beringat bila kita cakap begitu. Jadi bila kita tahu bahawa setiap apa yang berlaku pada kita itu adalah ujian daripada Allah, dan kita selalu kita berdoa bahawa ujian ni datang. Setiap orang ada ujian dia masing-masing, dan itu yang saya selalu ingatkan. Bila kita diuji, janganlah masa kita diuji saja kita bangun sembahyang malam, sujud memohon dan menangis, tapi itu manusia, itu fitrahnya manusia. Kalau dia happy tak ada apa, tak ingat pun, kadang-kadang solat pun tertinggal. Jadi bila dia tak happy tu, dia ingat pada Allah. Bila anak dia sakit dan sebagainya. Tetapi kita patut jadikan amalan dalam keluarga itu. Kita saling mengingat bahawa akan ada masanya kita diuji, dan bila Allah uji kita perlu ingat bahawa ini ujian dan kita perlu selesaikan cara yang terbaik. Tetapi ada masanya kita perlu mencari jalan penyelesaian yang lain, dan Islam ada jalan penyelesaian itu. Jadi bagi saya bukanlah Islam mengatakan kalau dalam perkahwinan yang memang rasanya dah tak boleh nak duduk dalam perkahwinan itu, takkanlah tidak ada jalan keluarnya. Pergilah mencari bantuan, mendapat nasihat. Bagi saya, kalau kita memerapnya seorang diri pun dengan hanya berdoa. Kita pernah masa kita buat program ni dulu, ada satu kes dia kahwin lama dan bila kita kata kenapa tak pergi membuat aduan, dia kata dia berdoa, dia masih berdoa supaya suami dia berubah. Masya-Allah, kita sangat menghargai. Masya-Allah, sabar. Tetapi dalam masa sabar itu ada orang sampai dia buta kerana sering ditumbuk kan. Ada orang patah tangannya, masuk hospital, keluar hospital, dan masih bersabar dan masih berdoa. Jadi di situlah kita kadang-kadang perlu melihat kepada dia lebih keluarga itu mungkin dah tidak ada, sudah hilang mawadah warahmahnya, dan penyelesaiannya masih ada. Kita wujudkan undang-undang untuk menyelesaikan perkahwinan yang sedemikian. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena ingat bila perkahwinan itu ada anak, ada warisnya. Anak-anak itu juga, kalau kita nak melihat anak kita membesar dengan baik, kalau perkahwinan itu perkahwinan yang sering ada pergaduhan dan dia melihat bapa pukul mak dan melontarkan kata-kata yang tidak baik, anak itu pun juga akan tidak membesar dengan baik. Dan inilah antara punca anak melalui stres sampai nak membunuh diri dan sebagainya. Dan kita juga tak nafikan ada kes sampai kepada isteri itu memerlukan bantuan psikiatrik. Jadi itu saya rasa kita kena lihat semula bagaimana kita membina rumah tangga kita, dan bagaimana kita nak pastikan rumah tangga anak-anak kita juga menjadi rumah tangga madani, keluarga madani, dan akhirnya dapat mencapai matlamat yang kita harapkan. Nak diwariskan tu.
nak diwariskan kemadaniannya dalam keluarga tu. Ya. Berarti saya tambah sikit apa yang Prof Razia sebut tadi. Kita sebut dalam konteks kerjasama antara ahli keluarga lah. So jadi bila kerjasama tu telah dibuat, mana inisiatif itu telah dibuat buntu. Mana nak cari macam Dr. Azia sebut, mana lagi bantuan nak disebut. Jadi di sinilah yang saya ingat peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan. Betul. Kan? Jadi dan di sinilah yang saya nak sebutkan tuan-tuan, beri pentingnya ilmu pengetahuan, maklumat yang ada. So bila kita ada maklumat, kita tahu bagaimana kita nak cari. Contohnya kalau katakan ada kejadian pukul. Saya banyak bincang dengan Prof Azia dulu, kata bila seorang isteri tu kena pukul, dia kata redalah, tak ada masalah, tak ada sebab pukul, insya-Allah kalau sabar nanti masuk syurga, suami pukul. Dia tak boleh jadi macam tu. Kita dah bincangkan dulu, Yati sebut setiap juzuk daripada badan kita ni adalah miliknya daripada Allah SWT. Dia akan tuntut kita di akhirat kelak nanti kan. Kita diam tak boleh. Allah SWT sebut dalam, Nabi sebut marra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang nampak kemungkaran itu berlaku, kena ubah. Dia tak boleh nak duduk diam. Kan? Dia tak boleh nak duduk diam. Dia kena ubah. Dia tak boleh kata dengan cara sabar, diam, kena rotan, kena pukul, sabar insya-Allah cepat masuk syurga. Betul Yati, dia kena. So jadi di sinilah penting. Saya selalu sebutkan Yati, saya kata dulu, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu. Nabi kata sama ada yang zalim, suami yang zalim, bantu dia. Macam mana cara bantu dia? Ialah dengan cara, kalau kita tak boleh nak tahan bagi nasihat pada dia kuat sangat, then kita ada badan autoriti kerajaan, kita ada polis yang boleh memberhentikan tindakan zalim suami tadi. Itu cara kita nak selamatkan suami yang kita sayang. Sebab kalau kita tak buat tindakan macam tu, kita akan terus akan dizalimi. Jadi kita pun berdosa, suami kita dah tentulah berdosa sebab buat kezaliman. Jadi dalam konteks itulah tuan-tuan dan puan, saya nak ambil kesempatan Azia ni, kita di JAKIM contohnya, dia ada community social keluarga social community care center, KSKCC. Okey. Yang ada one stop center. One stop center di Masjid Sultan Mizan, Masjid Besi di sana. Satu lah. Di one stop pos ya. So dan pergi je lah, just pergi. Betul. So, di KSKCC ni dia beri bantuan pendekatan dia dalam konteks kaunseling syar'i, dalam psikospiritual dan ilaj syar'i. So jadi maknanya dia membantu mana-mana yang wanita ke suami ke yang memerlukan bantuan daripada sudut kaunseling syar'i ni, mana macam inilah yang kita bincang ni tentang isu-isu kekeluargaan, lepas tu psikospiritual dan ilaj syar'i. So jadi kita harapkan dengan adanya community keluarga social community care center ini dapat membantu kan mereka untuk cari jalan penyelesaian bagaimana nak mengatasi masalah-masalah yang berlaku. Jadi maknanya sekarang kan dah keluar dah daripada kerjasama antara keluarga tadi tu, tak boleh kan Prof Azia, tak boleh nak selesaikan, dan ada di luar sana agensi-agensi yang membantu. Yang ni yang saya sebutkan tadi tentang ta'awun. Dia ada itu disebut bahawa tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah yang bertanggungjawab mestilah didasarkan kepada kemaslahatan kebajikan rakyat. Jadi dalam konteks itulah inisiatif yang diambil oleh salah satu agensi di bawah Menteri Agama, iaitu JAKIM yang kita sedia maklum, ialah untuk mengadakan one stop center tadi tu. Dan saya harap sangat kepada kita semua, rakan-rakan di luar sana yang ada masalah, kan kita boleh gunakan, manfaatkan daripada care center yang JAKIM sediakan ini. Semoga
kita semua nak tuju kepada satu keadaan nak membina masyarakat madani, bermula daripada individu madani, kemudian membawa kepada keluarga madani, masyarakat madani dan kemudian negara madani. Ini satu usaha yang sangat boleh kita puji kan sebenarnya. Adakah di situ saja Datuk Steve ataupun kat Malaysia ni ada kat mana-mana lagi yang lain? Ada beberapa masjid yang di bawah Jawi pun dia ada perkhidmatan yang sama juga. Kemudian contohnya JAKIM buat kerjasama dengan Kolej Darul Hikmah dekat Sungai Ramal. Okey, dan juga Masjid Al-Azim Melaka. So adalah beberapa masjid dan juga institusi yang bekerjasama dengan JAKIM untuk memberikan perkhidmatan keluarga sosial community care center ini untuk membantu. Asas dia tadi itulah untuk atas dasar ta'awun, kerjasama dan bagaimana nak memastikan keluarga madani yang dibina atas asas sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat tadi itu dapat dikekalkan dan diwujudkan. Sebab sangat penting kan, saya kira sangat-sangat penting sebab di dalam keluarga itulah akan kita mulakan suasana ketenangan tu. Tapi itulah kadang-kadang ada orang tak dapat ketenangan tersebut dan nak tahu juga sejauh mana sebenarnya kan Datuk Steve kalau boleh jawabkan akan sejauh mana konsep keluarga madani ni dia boleh melahirkan generasi yang sihat dari sudut fizikalnya, mentalnya, emosinya, spiritualnya juga. Tadi kan macam Prof Azia sebutkan tadi, itu pun kadang-kadang terganggu. Sejauh mana keluarga madani boleh bawa sampai ke situ? Kalau tuan-tuan dan puan ni saya kasi sekalian, kalau kita tengok asas gagasan Malaysia Madani itu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu kemampanan, sustainability, kan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Jadi enam tonggak yang wujud dalam gagasan Malaysia Madani ini. Dan kemudian dalam masa yang sama kami di agensi-agensi agama telah bangunkan satu plan transformasi Al-Falah ke arah membina Malaysia Madani tersebut. So jadi plan ini pendek dia adalah plan Al-Falah. So kalau kita tahu bahawa plan Al-Falah ni bermaksud kejayaan. So jadi dalam plan Al-Falah ini dia ada 5 teras, 10 fokus gerak kerja utama dan juga 5 tonggak asas yang saling menyokong dan mendukung 5 tonggak yang kita sebut 6 tonggak utama dalam kerajaan ataupun Malaysia Madani tersebut. Jadi kalau Yati Prof, kalau kita tengok kepada 5 tonggak dan 5 asas yang kita bina dalam plan Al-Falah ini, tidak lain dan tidak bukan ialah bagaimana kita nak, yang saya sebutkan tadi, asasnya untuk membina dan melahirkan individu yang ada roh nilai-nilai madani, kemudian membawa kepada keluarga dan masyarakat dan kemudiannya bernegara. Jadi dalam konteks dan daripada awal lagi saya dah sebut tuan-tuan dan puan, jelas bahawa bila kita menyebut tentang keluarga madani itu, dia tidak lari daripada asas yang disebut di dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi, untuk membina keluarga yang sakinah. Sakinah ni berkait rapat dengan kesejahteraan, kan, keyakinan, kemampanan yang ada dalam nilai-nilai yang ada dalam tu. So jadi bila mana asas pembinaan Malaysia Madani, asas kepada kerangka Al-Falah yang dibina untuk mendukung Malaysia Madani tadi tu, dibina atas dasar nilai-nilai yang ada disebut di dalam surah Ar-Rum tadi tu, sudah pasti kita harap insya-Allah dia akan dapat melahirkan, dan impak dia tu ada dalam kita nak membentuk keluarga atau masyarakat madani. Yang itu kita sebut dalam konteks nilai-nilai tadi. So apa program yang dijalankan bila kita sebut tentang fokus? Bila mana kita dah ada program Al-Falah tersebut dan membina keluarga yang sejahtera ataupun disebut sebagai kesejahteraan adalah merupakan salah satu teras. Jadi sudah tentu program-program yang akan dijalankan oleh agensi-agensi agama ni, khususnya JAKIM
melalui bahagian keluarga, sosial dan community KSK, JKSM ke yang deal dengan persoalan perceraian, kekeluargaan dan sebagainya, dia mestilah Yati berasaskan kepada bagaimana kita nak membina satu keluarga yang sejahtera. Contohnya kursus-kursus yang diadakan, kursus pra-perkahwinan, mestilah modul yang dibentuk mestilah berdasarkan untuk memberi kefahaman kepada mereka ini bagaimana nak membentuk keluarga yang bahagia ataupun sejahtera. Kemudian JAKIM juga buat kursus pasca perkahwinan, macam-macam modul dia. Ada fasa bulan madu lah, fasa sehati sejiwa lah, semarak kasih, syurga cinta lah. So yang ini adalah modul-modul yang dibangunkan, kan, yang mana teras yang tadi tu kita tengok Yati, membina kesejahteraan tu yang menjadi teras dan tonggak dalam pembinaan keluarga madani. Jadi bila balik kepada persoalan yang Yati sebut tadi tu, kalau kita lihat kepada 6 tunggak utama Malaysia Madani tadi tu, bersekali dengan 5 teras Al-Falah tadi tu, dan 10 fokus gerak utama dengan 5 nilai utama dalam Al-Falah tadi tu, sudah tentu apa saja program yang akan dibangunkan oleh agensi-agensi agama. Sebab pelan ni adalah daripada tahun 2023, kita harapkan sehinggalah tahun 2027 Prof. Razia. Okay? So jadi maknanya semua program yang dibangunkan oleh Jawi, JAKIM mestilah dalam kerangka teras yang telah kita bina. Ultimately tujuan dia ialah untuk kita pastikan ke arah keluarga madani tadi. InsyaAllah. Yang penting dia punya asas dia adalah nak menjadikan satu keluarga yang bahagia. Betul. Dan juga berjaya Al-Falah tu kan. Cuma jika saya boleh tambahlah kan, saya berharaplah juga modul-modul yang dah ada dekat JAKIM tu kan dipanjangkan ke negeri-negeri. Kita tahu negeri mempunyai bidang kuasa dia tersendiri. Dan bila Datuk sebut pasal care center tadi tu yang dibuat di JAKIM, di Putrajaya, ya, mungkin dia bolehlah mencakupi orang yang duduk di sekitar Kelang, Putrajaya, mungkin setakat Kuala Lumpur, Selangor sedikit, ya. Jadi kalau macam di Negeri Sembilan kita ada pejabat memang ada kaunseling yang diberikan kepada isu-isu kekeluargaan ini di bawah Majlis Agama Islam sendiri. Dan saya rasa Negeri Sembilan adalah negeri yang pertama yang membuat pusat kaunseling dekat terminal bas untuk memberi bantuan kepada semua orang, tak semestinya kekeluargaan. Jangan lari dulu, pergi jumpa kaunseling dulu. Ya. Jadi kita rasa dia sangat memberi kesan, dan ramai orang bukan Islam juga yang saya tahu datang ke kaunseling yang dibuat di situ. Dan sekarang ini dia memang ditempatkan di majlis agama lah. Dan bagi saya berharap jugalah semua majlis-majlis agama, kerajaan-kerajaan negeri kan memanjangkan, misalnya macam tadi kursus pasca perkahwinan, lepas 10 tahun kahwin ada kursusnya. Dan kemudiannya di negeri masing-masing melihat kepada mana keluarga yang bermasalah ni tadi. Kalau kita dapat data daripada pusat kaunseling tu, mereka ni lah yang patutnya, tak apalah, subsidize lah. Maknanya 3 hari 2 malam duduk di satu tempat, pergilah pasangan ini untuk ditambah baikkan kehidupan berkeluarga. Kita bukan nak cuba kalau dah memang tahap yang tak boleh diselamatkan macam tadilah, yang dah sampai luka parah sebagainya tu, kita rasa susah lah. Tapi yang baru nak mula, saya rasa kalau masa 5 tahun pertama dia kahwin tu, dia dah mula tenang, dan kemudiannya kita beri dia satu kursus, dia akan menjadi lebih tenang. Kemudian tambah the next 5 years bagi lagi satu kursus. Dan kumpulan keluarga yang berisiko, sebab kalau kita tengok data perceraian 3 tahun pertama tu sangat tinggi perceraian. Jadi targetlah kepada kumpulan itu, dan kita boleh mengubah cara hidup perkahwinan itu daripada ke arah nak bercerai kepada keluarga madani. Ini langkah pencegahan lah. Ya. Kalau kita tak buat, kita akan terus-menerus membiarkan. Cuma kita menjadi penerima terakhir. Macam dia nak pergi mahkamah, kita tolong. Itu saya rasa kita mesti cuba. Bila dah mula tu dia meminta bantuan, kita tahu dia meminta bantuan, kita pun beri dia beberapa kursus untuk membaiki kehidupannya. Dia sebenarnya macam budaya juga kan, budaya dan juga mungkin stigma juga masyarakat kan.
bila seorang pasangan pergi pejabat agama, nak bercerai lah ni. Betul, kalau boleh kita berikan kemurnian sikit lah tentang stigma pergi jumpa kaunselor tu adalah untuk bercerai. Kadang orang fikir macam tu kan, Datuk. Betul. Yati, kalau kita, sebab tu saya sebutkan tadi asas kepada ilmu pengetahuan tu penting. Sebab bila kita tidak ada ilmu pengetahuan yang benar, dan dia akan melahirkan sifat-sifat yang persepsi-persepsi yang negatif. Sebab daripada ilmu pengetahuan tu kita tahu, contohnya kan, Nabi SAW sebut tentang iyyakum wazanni, jauhilah diri kamu daripada bersangka-sangka buruk dan sebagainya. Dia tidak boleh jadi macam itu. Suratul Hujurat jelas banyak di situ akhlak-akhlak yang Allah SWT ajar kepada kita, yang perlu kita ikut, yang perlu kita jauhi. Yang itu memang jelas. Jadi dalam konteks kerajaan yang bertanggungjawab, saya dah sebut dah tadi tu, tuan-tuan dan puan, saya dah sebut dah secara jelas bahawa kerajaan yang bertanggungjawab ialah mesti dibina atas asas tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslah. Dia mesti di atas kepada kebajikan, kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi agensi kerajaan dan kerajaan itu dia tidak boleh berdiam bila berhadapan dengan isu-isu tertentu. Sebab masyarakat ini, kerajaan perlu menyediakan forum ataupun ruang untuk mereka ini bertanya, membawa masalah mereka. Dan dalam masa yang sama pula, masyarakat di luar kena memberi sokongan. Dia tidak boleh bila mana ada seseorang, kenapa wujudnya persepsi dia ni takut ada masalah, sebab nanti rasa segan bila pergi ke Jabatan Agama. Sedangkan kalau pergi ke KSK Masjid Besi tu kan, ini menteri kata boleh pergi ke Masjid Besi, boleh tengok dulu ada orang ke tak ada orang, tengok kiri kanan nak pergi, sebab nak pergi tempat yang ada masalah. Tak apa, kita sepatutnya kan tuan-tuan, kita tidak boleh ada rasa malu untuk kita membuat sesuatu kebaikan. Dan kita tidak perlu, sepatutnya kita rasa malu Pak Razia, kalau kita nak buat sesuatu benda yang tak betul, maksiat. Dan dalam masa yang sama juga, saya harap sangat masyarakat memberi kekuatan. Kita banyak masalah kan Pak Razia ni yang keluar daripada pusat, Serenti contohnya, mereka ni tak dapat sokongan. Jadi akhirnya mereka ni balik penjara pun. Kalau keluar pada penjara, apa peluang dia untuk mendapat kehidupan yang lebih baik? Kalau kita masyarakat, saya rasa kita bukan saja agensi kerajaan, masyarakat itu perlu difahamkan. Sebab kita sekarang ada banyak buat program macamnya, kalau dia daripada penjara tu dia ada parol, dia boleh keluar awal tapi ada tempat kerjanya. Sekarang ni dia boleh dibebaskan dengan lesen, dan itu memerlukan orang yang boleh ambil dia untuk bekerja. Tetapi kalau masyarakat betul tak naklah ambil, dia kata panduan ni, dia kata jadi macam mana? Sama lah juga dengan pergi kaunseling. Dia kata tu dia ada dua je, pergi psikiatrik dia kata gila, pergi kaunseling ni nak bergaduh lah ni, nak bercerai lah ni. Saya rasa kita kena ubah cara berfikir sedemikian supaya masyarakat kita lebih menggunakan apa yang kerajaan dah sediakan. Pergilah mendapatkan bantuan supaya banyak lagi rumah tangga yang boleh kita selamatkan. Betul-betul. Sebab tentang keluarga madani ni luas sebenarnya, sebab itu adalah institusi paling asas untuk kita bina sebuah negara. Cumanya hujung-hujung kita sampai nak hujung-hujung juga ni. Mungkin kalau boleh sedikit harapan daripada Datuk Setia juga untuk pembangunan institusi keluarga di masa akan datang. Itulah saya ingat untuk cabaran itu sentiasa ada. Apa tu Yati, kita tengok sekarang antara yang kita perhati tuan-tuan, social media yang ada ni. Social media yang ada ni boleh digunakan ke arah kebaikan dan boleh juga digunakan ke arah keburukan. Macam pisau lah ni kan. Betul. Dia boleh dua-dua macam tu. Jadi bergantunglah kepada kita untuk memilih sama ada nak ke arah kebaikan ataupun tidak. Ilmu
mesti terus dipertingkatkan. Saya dah sebut dah, Allah banyak yang disebut dalam Al-Quran, perbezaan hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi dalam konteks pembinaan keluarga madani ini, dia sangat penting. Sebab saya ulang balik tuan-tuan dan puan, yang ini ulama semua kita sebut daripada individu membentuk keluarga bentuk masyarakat akan bentuk negara. Harapan saya, dan dalam konteks plan Al-Falah yang kita bangunkan dalam menyokong gagasan madani ini, Yati, kita akan pastikan dalam tempoh 3-4 tahun yang akan datang ni, program-program yang akan dianjurkan dan dijalankan oleh agensi-agensi agama, khususnya JAKIM, Yadim, ialah untuk membawa masyarakat, membawa individu, membawa keluarga ini ke arah satu keadaan yang sejahtera, aman, damai, betul masyarakatnya saling menghormati di antara satu sama lain. So yang ni yang kita akan lakukan, dan insya-Allah dengan sokongan semua pihak, masyarakat dan sebagainya, insya-Allah kita akan mampu untuk menggalas tanggungjawab ini secara bersama, sehinggalah hasad pembinaan satu negara yang madani, Malaysia madani, yang diasaskan kepada ayat Al-Quran yang menyebut tentang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur tadi itu, iaitu negara yang baik, sejahtera dan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Itu akan dapat kita bina di negara ini. Itu asas dia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Datuk, ujung sikit kesimpulan. Saya berharap juga dengan program yang nak dilaksanakan itu juga kita dapat bagi saya, kita melihat pada data dan kita berharap juga dapat mengurangkan kes perceraian. Kita juga berharap sangat dapat mengurangkan kes-kes penderaan, keganasan rumah tangga tu. Saya harap benarlah, sebab tahun ni juga datangnya agak daripada tahun masa Covid dan masa 2020-2021 tu nampaknya dia naik Jadi kita berharap bahawa dengan gagasan yang dibina ini, kita dapat memberi ilmu dan memastikan keluarga yang kita bina itu terhindar daripada keganasan, dan ahli keluarga itu dapat hidup dalam bahagia, sejahtera seperti yang diidamkan. Dan itulah bagi saya, kalau kita dapat turunkan sedikit jumlah itu, kalau saya nak hilang langsunglah sifar keganasan rumah tangga. Ideal sangat sangat ideal. Tetapi kita berdoa bahawa para ahli masyarakat dapat memberi kerjasama. Bagi saya yang sangat penting ialah, kalau tak ada ilmu, belajar. Dan hari ini seperti yang kata, ilmu maklumat tu ada ada Facebook sekarang dah tengok dah, sekarang dah boleh juga banyak sangat ilmu yang boleh kita peroleh, hak nak dengan tak nak. Jadi bagi saya, kita perlu ada ilmu, kita perlu memperbaiki kehidupan kita sendiri. Yang paling penting, kita perbaiki hidup kita, keluarga kita, dan bersama-sama dalam masyarakat kita. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyaklah pencerahan sangat baik. Itulah boleh kata iman dan juga malu tu dia berjalan serentak. Jadi kita kena malu pun kena bertempatkan. Kena malu kalau tak berilmu, kena malu kalau tak berakhlak. Tu paling pentinglah, paling asas juga dalam kehidupan kita. Apa pun saya nak cakap terima kasih banyak kepada semua tetamu-tamu kita, pada rakan-rakan pendengar yang mengikuti perkongsian ni di FB IKIM FM, FB Institut Kefahaman Islam Malaysia, FB Datuk Setia sendiri yang mengikuti. Terima kasih banyak atas komen-komen anda, dan juga terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada YB Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mohtar, dan juga Prof Datuk Nur Azia untuk perkongsian pada kali ini. Istimewa sangat, kita ada kelainan pada malam ini. Minggu depan kita akan bersama lagi, mungkin insyaAllah bersama dengan Prof Datuk Nur Azia. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cinta, biarlah sampai ke syurga, biar diuji dengan nestapa
kenanganmu. Biar berdetik waktu, tetap teguh cintaku, takkan terpadam api rindu bersemi.